Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, pelajar dan pensyarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selamat datang ke pameran penghayatan akidah dan ibadat berdasarkan sunnah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai pameran ini. Baiklah, sebelum saya memulakan pameran ini, suka saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi Aina Sofia Adila binti Muhammad Anwar dan saya merupakan pelajar option TESOL ambilan Ogos 2024-2029 dan saya merupakan moderator anda pada malam ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, marilah kita memulakan program kita. Baiklah, marilah kita mendalami erti akidah. Akidah berasal daripada perkataan bahasa Arab aqadah yang bererti ikatan, simpulan atau keyakinan yang kuat. Dalam konteks agama pula, akidah merujuk kepada keyakinan atau kepercayaan dasar yang dimiliki seseorang terhadap hal-hal asas dalam ajaran agama, khususnya Islam. Akidah mencakupi semua prinsip dan dasar-dasar keimanan yang menjadi landasan bagi seorang Muslim dalam beragama. Baiklah, seterusnya marilah kita bersama-sama pula meneliti apakah maksud ibadah. Ibadah dalam Islam merujuk kepada segala bentuk tindakan, ucapan dan perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memenuhi perintahnya. Ibadah mencakupi seluruh aktiviti seseorang Muslim yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan redha Allah, baik dalam bentuk ritual keagamaan maupun dalam kegiatan sehari-hari. Baiklah, untuk memahami dengan lebih lanjut, marilah kita melihat pula kepada contoh-contoh akidah dalam Islam. Contoh yang pertama ialah iman kepada Allah ataupun tauhid. Ia bermaksud keyakinan bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya dan hanya kepadanya ibadah ditujukan. Seterusnya, mempercaya bahawa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Pengetahui. Seterusnya, meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta dan segala isinya. Contoh yang kedua pula ialah iman kepada hari kiamat, iaitu meyakini bahawa akan ada kehidupan setelah mati di mana seluruh manusia akan dibangkitkan untuk dihisap amal perbuatannya. Pada hari kiamat, amal baik dan buruk seseorang akan diperhitungkan dan sebagai hasilnya mereka akan masuk ke syurga atau ke neraka. Contoh yang ketiga pula ialah iman kepada Rasul-Rasul, iaitu percaya bahawa Allah mengutus Rasul-Rasul sebagai pembawa risalah untuk mengajarkan tauhid dan perintah-perintahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir dan umat Islam wajib mengikuti ajaran dan teladan yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah contoh-contoh akidah dalam Islam. Seterusnya, marilah kita pula melihat kepada contoh-contoh ibadat. Saya harap anda masih lagi bersama saya. Baiklah, jadi antara contoh-contoh ibadah ialah seperti ibadah madhah atau dalam kata nama lainnya ialah ibadah khusus. Antara contoh ibadah khusus ialah seperti solat, iaitu ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Solat juga mencakupi solat sunnah seperti solat tahajud, solat witir dan solat duha. Manakala puasa juga termasuk dalam salah satu daripada ibadah khusus. Puasa ialah ibadah menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan dari fajar hingga maghrib selama bulan Ramadan.
Ada juga puasa sunnah seperti puasa Isnin, Khamis dan puasa Arafah. Senang kata, ia merupakan ibadah-ibadah yang biasa dilakukan oleh umat Islam secara kasarnya. Seterusnya, kita bergerak kepada contoh yang kedua iaitu ibadah ghairu madhah ataupun dalam kata nama lainnya ialah ibadah umum. Ibadah umum adalah seperti bekerja untuk mencari nafkah yang halal, iaitu bekerja untuk mencukupi keperluan diri dan keluarga dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Menuntut ilmu, iaitu mencari ilmu, baik ilmu agama maupun dunia, adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Anda juga sedang menuntut ilmu yang di mana juga dikira sebagai ibadah umum. Dalam Islam juga kita mempunyai ibadah sosial. Contohnya silaturahim, iaitu menjalin dan mempererat hubungan baik antara keluarga, kerabat dan tetangga, termasuk dalam ibadah yang bernilai besar dalam Islam, kerana Islam amatlah menitik beratkan hubungan sesama manusia selain daripada hubungan sesama Allah, atau lebih terkenal dipanggil sebagai hablum minan nas wa hablum minallah. Baiklah, kemudian kita juga ada ibadah sosial dalam bentuk bersedekah, iaitu memberikan sebahagian harta untuk kebaikan orang lain. Di luar zakat juga dianggap sebagai ibadah. Sedekah boleh berupa duit, makanan, pakaian atau bahkan tenaga dan waktu. Malah, senyum juga boleh dikira sebagai sedekah dan ia membawa pahala yang sangat besar kepada kita semua. Seterusnya, kita akan melihat kepada kesan penghayatan. Kesan penghayatan yang kita boleh dapat yang pertama ialah ibadah akan menjadi lebih khusyuk, kerana dengan menghayati akidah yang benar dan menjalankan sunnah Rasulullah, ibadah yang dilakukan akan lebih mendalam dan khusyuk kerana dilakukan dengan pemahaman yang benar dan niat yang tulus. Seterusnya, menghidupkan sunnah. Mengamalkan ibadah sunnah Rasulullah SAW membantu menjaga keseimbangan dalam kehidupan spiritual dan duniawi serta membawa keberkahan dalam setiap aktiviti. Seterusnya ialah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Dengan menghayati sunnah yang berkaitan dengan adab dan etika, hubungan dengan orang lain akan menjadi lebih harmoni kerana seseorang Muslim akan lebih peduli, sabar dan menghargai orang lain. Baiklah, jadi itu sahajalah untuk perkongsian kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.